Assalamualaikum dan salam sejahtera, bersama saya Muhammad Dihya Sahlan dalam berita Pagi Sabah edisi Rabu 28 Julai 2021. Baik, berita dimulakan dengan perkembangan semasa COVID-19. 4 lagi kluster baru dicatat semalam di 4 daerah. 3 daripadanya melibatkan tempat kerja dan 1 jangkitan komuniti. Menurut kenyataan Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Datuk Seri Panglima Masidi Manjun, 3 kluster tempat kerja ialah kluster Jalan Penampang, kluster Jeti Kudat dan kluster Industri Kolombong, Kota Kinabalu, Penampang, Tuaran. Manakala kluster Indra Sabah Tawau merupakan kluster komuniti di Mukim Balong. Semalam Sabah merekodkan pertambahan 741 kes positif, menjadikan jumlah kumulatif 80,931 kes. 3 kematian dilaporkan masing-masing 1 di Putatan, Penampang dan Kudat. Sebanyak 652 pesakit pula direkodkan sembuh. Sementara itu, 27 lagi lokaliti dikuatkuasa Perintah Kawalan Pergerakan diperketat PKPD bermula 29 Julai hingga 11 Ogos. Di Kota Kinabalu terdapat 11 lokaliti, manakala 8 lokaliti di Penampang dan 4 lokaliti di Beaufort. Sementara itu, 3 lokaliti di Tawau dan 1 lokaliti lagi di Kinabatangan. Ini menjadikan jumlah PKPD di Sabah setakat ini sebanyak 94. Dalam pada itu, mengenai aktiviti penguatkuasaan, Datuk Masidi memaklumkan 146 kenderaan diarah berpatah balik. Hasil pemeriksaan 41,056 kenderaan di 133 sekatan jalan raya seluruh negeri. Turut dikeluarkan 94 kompaun pelanggaran prosedur operasi standard SOP COVID-19. Penguatkuasaan SOP turut dijalankan di perairan laut melibatkan 105 pemeriksaan di kawasan Pantai Timur dan 28 pemeriksaan di perairan Kota Kinabalu dan Labuan. Baik, kita ikuti statistik kes jangkitan mengikut daerah dan kadar vaksinasi bagi Sabah. Lembaga Pelancongan Sabah STB akan berbincang dengan Kementerian Pelancongan, Kesenian dan Kebudayaan mengenai keperluan menyegerakan vaksinasi pekerja sektor pelancongan di Sabah. Pengurusi STB Datuk Jenistan Bangkuai berkata ia antara usaha bersepadu mempercepat pembukaan semula industri pelancongan negeri. Menurut Datuk Johniston, kadar vaksinasi pekerja pelancongan yang masih rendah dikuatiri akan menghalang pembukaan semula sektor tersebut. Pemvaksinan perlu merangkumi staf hotel, pengendali pelancongan, pemandu bot, pekerja pelancongan desa, pemandu bas pelancong dan penyelam skuba. Datuk Johniston yang juga pembantu Menteri Pelancongan, Kebudayaan dan Alam Sekitar menyatakan demikian selepas mempengerusikan mesyuarat jawatan kuasa pelancongan Lembaga Pengarah di Kota Kinabalu. Dalam pada itu, katanya STB akan berbincang dengan pihak berkepentingan untuk memperoleh pensijilan pelancongan hijau dan memperkenal polisi insurans COVID-19 bagi meningkat keyakinan para pengunjung. Pada masa sama, penglibatan berterusan sektor swasta dan awam bagi menyokong penggiat industri pelancongan khususnya perusahaan kecil dan sederhana PKS dalam mendepani situasi mencabar. Ini termasuk menyokong infrastruktur pelancongan dengan memberi geran untuk kerja pembaikan. Penglibatan sukarelawan sokongan vaksin COVID-19 MyVac di Pusat Pemberian Vaksin PPV banyak membantu kelancaran program imunisasi COVID-19 kebangsaan. Di Pantai Barat Sabah, sejumlah 143 sukarelawan MyVac bukan kesihatan menyumbang tenaga di 7 PPV setakat ini. Menurut penyelaras sukarelawan MyVac Pantai Barat Sabah Andy Suhardi, antara PPV terlibat ialah PPV Dewan Mini Putrajaya, Dewan Seri Sulaman, Dewan Masyarakat Papar, Dewan Masyarakat Pekan Ranau dan PPV Dewan Masyarakat Menggatal. Penugasan dan perkhidmatan yang dilaksanakan oleh kita punya sukarelawan MyVac bukan kesihatan ini adalah merangkumi tugasan iaitu di bahagian saringan suhu dan gejala,
Lepas tu kita membuat pendaftaran kepada penerima vaksin di dalam sistem menggunakan sistem MySejahtera dan MyVas. Seterusnya kita membuat volunteers menghantar dan mengedar borang kebenaran menerima vaksin kepada kita punya penerima. Andy turut menjelaskan bilangan petugas MyVac di PPV bergantung kepada jumlah penerima suntikan sehari. Jika kapasiti PPV adalah 200 orang, seramai 5 sukarelawan akan ditugaskan. Beliau menyatakan demikian kepada RTM di Dewan Masyarakat Menggatal. Ya, sementara itu, pelbagai ragam dan cara ditunjukkan orang awam untuk menggalakkan serta memberi semangat kepada masyarakat agar menerima suntikan vaksin COVID-19. Di Kota Kinabalu, sepasang suami isteri mengenakan kostum karakter Adwira, Spiderman dan Captain Marvel ketika hadir ke Pusat Pemberian Vaksin PPV Universiti Malaysia Sabah UMS. Hasri Osman dan isteri Siti Fatimah kelihatan bersahaja meskipun menarik perhatian ramai ketika menunggu giliran untuk divaksinasi. Jadi sebagai menyokong ataupun menggalakkan anda semua untuk vaksin, jadi jangan kata superhero terselamat dengan virus COVID-19. Jadi kita sama-sama akan vaksin lah. Jadi yang mana yang belum menerima vaksin lagi, jangan risau, jangan takut. Okey, turn anda akan sampai. Okey, cuma tidak tahu bila je, anda cuma perlu bersabar. COVID-19 tidak mengenal sesiapa sahaja. Maka masyarakat di luar sana jangan takut. Kita ambil vaksin untuk mengurangkan peratusan dijangkiti COVID-19. Jadi masyarakat yang belum lagi mendapat panggilan walaupun yang pertama, tunggu dan sabar. Anda akan dipanggil juga satu hari nanti. Sementara itu, Pengarah Hospital UMS Profesor Dr. Helen Benedict Lasimbang menghargai usaha individu yang cuba memupuk semangat orang ramai untuk mendaftar dan hadir sebagai penerima vaksin. Macam juga saya seorang pelari kan, kalau kami pergi berlari maraton kayak begitu adalah yang lari dengan kostum-kostum. Jadi memang memberi semangat lah dan dia menarik perhatian orang. Jadi mungkin ada orang tidak tahu pun tentang vaksin ni, tapi kalau dia nampak ada kostum mungkin dia tertarik perhatian dan dia pun mau datang di pusat vaksinasi. Saya harap orang datang pakai kostum lah. Beliau turut meminta masyarakat agar sentiasa memeriksa aplikasi MySejahtera masing-masing kerana berdasarkan rekod temujanji PPB berkenaan, hanya 70% daripada 2,700 janji temu sehari hadir untuk vaksinasi. Dalam pada itu, turut teruja mendapat vaksin dua warga emas berumur 88 tahun dan 83 tahun. Kenapa anti mau terima vaksin? Oh, jadi takut kena penyakit. Anti tidak kena paksa? Tidak pernah. Terima kasih lah. Memang mau terima sendiri. Macam mana perasaan sudah dapat vaksin? Baguslah. Saya terima vaksin dengan baik-baiknya supaya semua janganlah segan-segan. Ini untuk keselamatan kita semua rakyat Malaysia. Saya tidak pernah dipaksa pasal saya mesti mau pergi vaksin untuk kejagaan semua rakyat Malaysia. Penularan wabak COVID-19 yang berlarutan dan pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP dilihat memberi kesan kepada emosi, fikiran dan tingkah laku individu. Pensyarah Fakulti Psikologi dan Pendidikan Universiti Malaysia Sabah UMS, Profesor Dr. Monizam Halik berkata, perubahan dalam kehidupan atau persekitaran boleh menyebabkan individu mengalami kebimbangan dan kemurungan. Profesor Dr. Monizam mencadangkan agar kerajaan pertimbang mewujudkan Jabatan Psikologi dan Kaunseling sebagai inisiatif khusus membantu masyarakat yang berhadapan tekanan. Jadi dengan itu sepatutnya kita cadangkan bukan saja kita ada plan tindakan untuk ekonomi, tetapi perlu juga ada plan tindakan untuk meningkatkan kesejahteraan psikologikal rakyat melalui pendekatan psikologi dan juga pendekatan kaunseling. Katanya setakat ini kerajaan negeri telah melakukan pelbagai inisiatif lain termasuk membenarkan dine-in yang bukan sahaja meningkatkan ekonomi tetapi mampu menjadi antara cara mengatasi kemurungan dalam masyarakat. Ini kerana ia menjadi medium mengurangkan tekanan dihadapi dengan berubah persekitaran luar daripada rumah.
Profesor Dr. Murnizam bercakap kepada pemberita RTM secara maya di Kota Kinabalu. Tambahnya, pendekatan saling mengambil berat dan memberi perhatian antara satu sama lain juga boleh membantu mengharungi PKP selain menitik beratkan penjagaan kesihatan mental dan emosi. Program Bulan Ranger Muda Taman-Taman Sabah yang julung kali dilaksana sepenuhnya secara dalam talian tahun ini berjaya menarik seramai 3,718 penyertaan kanak-kanak berusia 7 hingga 12 tahun. Dengan tema memupuk kesedaran pemimpin muda, Taman Sehat, Minda Sehat. Pelbagai aktiviti diadakan sepanjang bulan Julai. Ketua Penolong Pengarah Bahagian Pendidikan dan Penyelidikan Taman-Taman Sabah Dr. Nasrul Hakim Maidin berkata, program Bulan Ranger Muda secara maya kali ini mendapat sambutan menggalakkan termasuk dari luar Sabah. Ia dianjurkan bersempena Hari Ranger Sedunia bagi mendidik generasi muda, khususnya pelajar untuk melaksana usaha pemeliharaan khazanah alam dengan menjadi Ranger Muda Taman-Taman Sabah. Kami ingin berkongsi semua ilmu yang kami ada, khususnya kepada rakyat negeri Sabah sesuai dengan visi Taman-Taman Sabah, iaitu rakyat Sabah hidup harmoni dengan alam semula tadi. Betul. So kita di Taman-Taman Sabah, apa yang betul-betul kita harap adalah apabila kita sampaikan ilmu-ilmu ini 15 tahun dari sekarang. Betul. Pelajar-pelajar ini akan menjadi satu individu yang berbeza. Yep, betul. Individu yang lebih peka. Dr. Nasrul Hakim nyatakan demikian dalam rancangan Kami Bah ini yang disiarkan menerusi TV1. Program Bulan Ranger Muda Taman-Taman Sabah melibatkan 4 siri webinar dianjurkan setiap hari Sabtu sepanjang bulan Julai. Baik saudara, sekian dahulu berita pagi Sabah kali ini. Amalkan penjagaan SOP yang ketat dan tepati janji temu vaksinasi anda. Kita jaga kita, lindung diri, lindung semua. Saya Muhammad Dihya Sahlan. Assalamualaikum dan salam hormat.